Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Mustazah Mansur, pensyarah bagi kursus EPPD 1023, Makroekonomi 1. Kami daripada kumpulan 4 ingin membuat pembentangan yang bertajuk Pengukuran Keluaran Negara. Berikut merupakan ahli kumpulan 4, Haziq bin Abdul Razak, Muhammad Sharifuddin bin Muhammad, Muhammad Fakhrul Syahmi bin Rozan Nizam, Nurul Syafiqah binti Muhammad Nasir dan Nurul Syafiqah binti Syarul Nizam. Bab 2. Pengukuran Keluaran Negara. Pendapatan negara, persendirian dan pendapatan boleh guna. Kita lihat definisi pendapatan persendirian. Pendapatan persendirian merupakan semua pendapatan yang diterima oleh individu dalam ekonomi sama ada daripada kegiatan pengeluaran barang dan perkhidmatan yang dilakukan dalam tempoh setahun dan juga daripada urus niaga tak produktif. Untuk mengira pendapatan persendirian, boleh rujuk jadual 2.4 di mana keseluruhan pendapatan negara ditolakkan dengan bayaran yang dibuat oleh faktor pengeluaran untuk bayaran cukai pendapatan syarikat, keuntungan tak dibahagi, caruman kepada kadar BSP dan sumbangan untuk kebajikan sosial oleh majikan dan pekerja. Selepas itu, dicampurkan dengan urus niaga tak produktif, iaitu bayaran pindahan dan pendapatan lain seperti faedah atas pinjaman, penggunaan dan pinjaman kerajaan, maka terhasillah jumlah pendapatan persendirian. Bagi pendapatan boleh guna, ia diperoleh daripada pendapatan persendirian ditolak dengan bayaran cukai pendapatan. Pendapatan ini adalah pendapatan yang boleh digunakan oleh isi rumah untuk dibelanjakan dalam ekonomi bagi membeli barangan dan perkhidmatan keperluannya dan juga sebagai tabungan. Untuk pengiraan pendapatan boleh guna, boleh rujuk jadual 2.5 di mana pendapatan persendirian ditolak dengan bayaran cukai pendapatan, dapatlah jumlah pendapatan boleh guna. Masalah pengiraan dua kali dan konsep nilai ditambah. Pengiraan pendapatan negara yang menggunakan kaedah keluaran ada kalanya menimbulkan kesilapan pengiraan. Ini biasanya wujud apabila sukar untuk membezakan antara barang akhir dan juga barang perantaraan, yang mana ini menyebabkan nilai pendapatan negara dibesarkan. Justru itu, kerap kali kaedah yang mengambil pendekatan nilai ditambah ataupun nilai barang akhir ini diguna pakai, di mana nilai barangan perantaraan tidak harus dimasukkan dalam pengiraan pendapatan negara. Jelasnya, konsep nilai ditambah digunakan dalam pengiraan pendapatan negara adalah untuk mengelakkan masalah pengiraan dua kali. Seterusnya, urus niaga yang dilakukan untuk menghitung pendapatan negara ini mengikut konsep nilai ditambah hanya meliputi nilai urus niaga kegiatan akhir pelbagai sektor. Dari segi praktikal, wujud kesukaran untuk menentukan sama ada sesuatu barang itu merupakan barang perantaraan ataupun barang akhir berikutan keadaan ekonomi yang produktif. Untuk pengetahuan, sifat barang perantaraan adalah yang pertama, sesuatu barang yang digunakan untuk mengeluarkan barang yang lain. Dan yang kedua, permintaan terhadap barang perantara ini juga disebut sebagai pemindahan berkait. Yang ketiga adalah barang ini hilang bentuk asalnya. Jadi kerumitan tersebut telah menyebabkan wujudnya masalah pengiraan sebanyak dua kali ini. Yang mana jika nilai barang perantaraan dan juga barang akhir ini dicampurkan bersama, nilai keluaran negara yang diperolehi akan melebihi nilai keluaran negara yang sebenar. Justru itu, perbincangan konsep nilai ditambah ini dapat dijelaskan dalam rajah yang di sebelah. Jadual ini menunjukkan pengiraan pendapatan negara nilai ditambah untuk A. Ini adalah proses menghasilkan meja. Kalau kita lihat item yang pertama iaitu balak, harga jualannya adalah RM50. Jadi kos input di situ bermaksud nilai ditambah adalah sebanyak RM50. Seterusnya, dalam menghasilkan papan, harga jualannya adalah sebanyak RM150 dan didapati kos input adalah berjumlah RM50. Kos input ini juga boleh dikenali sebagai kos perantaraan, iaitu kos yang melibatkan
item yang pertama iaitu kos bala yang berjumlah RM50. Ini bermaksud nilai ditambah adalah RM150 tolak RM50 menjadikan nilai ditambah adalah sebanyak RM100. Dan seterusnya adalah kos menghasilkan meja. Harga jualannya adalah sebanyak RM300. Manakala kos input ataupun kos perantaraan adalah sebanyak RM150. Yang ini boleh diperolehi hasil nilai tambah item 1 dan juga item 2. Iaitu item 1 sebanyak RM50. Manakala item 2 iaitu papan berjumlah RM100. Menjadikan nilai ditambah adalah sebanyak RM150. Dan seterusnya harga runcit. Harga jualan runcit adalah sebanyak RM500. Manakala kos input ataupun kos perantaraan adalah sebanyak RM300. Iaitu kombinasi antara nilai ditambah item 1, 2 dan juga 3 yang berjumlah RM300. Menjadikan nilai ditambahnya adalah sebanyak RM200. Bermaksud harga jualan untuk keempat-empat perkara ini adalah berjumlah RM1,000. Manakala kos input dan juga nilai ditambah adalah juga bernilai RM1,000. Menjadikan nilai ditambah secara keseluruhannya adalah berjumlah RM500. Seterusnya, jadual ini menunjukkan pengiraan pendapatan negara di mana kita telah meringkaskan hasil jadual yang sebelum ini. Di sini kita telah agihkan kepada 4 sektor, iaitu sektor pertama adalah sektor pembalakan, sektor kedua adalah sektor perkilangan, sektor ketiga adalah sektor perabot, sektor keempat adalah sektor runcit. Kalau kita lihat sektor pertama iaitu sektor pembalakan tadi, nilai ditambah adalah berjumlah RM50. Seterusnya sektor yang kedua adalah sektor perkilangan, hasil nilai tambahnya adalah sebanyak RM100. Sektor yang ketiga adalah sektor perabot di mana nilai ditambah adalah berjumlah RM150. Dan akhir sekali sektor yang keempat iaitu sektor peruncitan. Kita dapat lihat nilai ditambah adalah sebanyak RM200. Oleh itu, jumlah nilai ditambah untuk keempat-empat sektor ini adalah berjumlah RM500. Sekian, terima kasih.